Okey, boleh kita mulakan? Boleh ya? Semua dah bersedia? Sudah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya cepat ke? Cepat ya. Patutlah ramai lagi. Belum datang ke tak datang? Ya? On the way. Cuti. Oh, cuti. Belum bulan 12. Oh, sekolah dah tutup ya. Sekolah kita je belum tutup lagi. Sekolah kita je masih buka ya. Sekolah masjid. Sekolah masjid masih buka. Tak apalah, lagi 2 kali kuliah kan. Sikit je lagi, sabar. Sikit je lagi kuliah Ustazah, lagi 2 kali je. Lepas tu cuti. Okay. Baik, sebelum cuti, kejap, ni pen daripada mana? Kenapa ada 2 pen? Okay, tak apa. Okay, hari ni muka surat berapa? 380. Bunyi apa ya? Vacuum. Huh? Oh ya. Okey, muka surat 380, kita berada di perenggan yang kedua ya di situ. Betul tak? Betul, okey. Kita akan menyambung perbincangan di topik kita yang ke-8, melestarikan kebaikan hati. Perenggan yang kedua, muka surat 380. Okey, kita baca satu demi satu terlebih dahulu. Baik, orang yang memiliki bisikan hati dan idea pemikiran yang kerdil dan hina, maka semua tindakannya pun hanya akan menghasilkan hal yang kerdil dan hina. Oleh kerana itu, jangan sesekali anda memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menempati ruang fikiran dan kehendak anda. Sebab ia akan merosak fikiran dan kehendak anda dengan kerosakan yang sulit untuk diperbaiki. Ia juga membisikkan pelbagai macam bisikan buruk dan idea yang membahayakan anda. Bahkan ia akan menghalangi anda untuk memikirkan hal yang bermanfaat bagi diri anda. Jadi ini kesinambungan perbincangan daripada minggu lepas. Jadi minggu lepas kalau kita lihat pada perenggan yang di atas sekali itu kan, disebutkan kepada kita tentang 4 hal yang telah saya tekankan lah ya, iaitu tentang bisikan hati kita, pemikiran, kehendak yang akhirnya menjadi perbuatan. Maka keempat-empat perkara itu perlu dijadikan keutamaan untuk kita perbaiki. Okey, sebelum kita nak perbaiki hal-hal yang lain, 4 perkara ini perlu terlebih dahulu diberikan perhatian. Kerana sebagaimana biasanya lah yang telah kita sebutkan, jika bisikan hati, pemikiran, kehendak, kemudian tindakan, keempat-empat ini baik, maka keseluruhan
daripada diri kita, ia akan menjadi baik. Tetapi kalau bisikan hati kita adalah bisikan hati yang jahat, yang buruk, yang tidak baik, akhirnya ia menjadi idea bagi diri kita. Idea itu kemudian ia menjadi kehendak, kehendaknya akhirnya akan menjadi tindakan dan perbuatan, seterusnya menjadi kebiasaan. Maka sebab itu di sini diterangkan kepada kita, jangan sesekali kita memberikan kesempatan. Okay, jangan kita beri ruang kepada hati kita ini untuk membisikkan perkara-perkara yang jahat. Dan banyak kali juga saya dah maklumkan, kita kadang-kadang tak boleh untuk elakkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita ini. Kan kadang-kadang biasa ada je bisikan yang tak baik, bisikan yang jahat yang menerpa masuk dalam hati. Tapi tugas kita waktu itu adakah membiarkan atau menepis? Kita perlu tepis. Kerana menepis pada peringkat awal itu ia lebih mudah. Kalau ia sudah menjadi darah daging, susah. Okay, ini yang kita pelajari sepanjang beberapa sesi yang lepas. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dengan memberi kesempatan kepada syaitan, kita tadi dia kata jangan berikan kesempatan langsung hal-hal yang tidak baik berada dalam hati kita kerana ia akan menjadi idea dan pemikiran, seterusnya menjadi amal perbuatan kita. Maka sebab itu kita jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk menempati ruang fikiran dan kehendak anda. Bererti anda telah membantu musuh Allah ini untuk menguasai diri anda dengan menempatkannya di hati dan nurani anda. Jadi kalau kita biarkan bisikan jahat itu dalam hati kita, bermakna kita beri peluang, kita beri ruang kepada syaitan itu untuk berada dalam jiwa kita ini. Okay, sehingga syaitan tu dapat menguasai pemikiran kita, kehendak dan juga perbuatan. Sebab tu di sini kita jangan berikan ruang. Kalau kita beri ruang bermakna kita beri peluang kepada syaitan tu untuk masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri jadi apa? Kena rasuk ke? Buat perbuatan yang tidak baik. Nanti kan salah faham pula ya. Ui, syaitan masuk diri kita. Selalu kalau kita fikir syaitan masuk diri kita, kena rasuk kan. Pekik-pekik, macam-macam lah ya. Tapi bukan begitu maksudnya. Di sini ialah bila saya kata syaitan itu dia masuk dalam diri kita, bermakna syaitan menguasai bisikan hati kita. Dia akan bawa kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan dalam kondisi ini, katakan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, tukar dia punya taipan silap tu ya. Dalam buku, dalam kondisi dia letak dalam kondisi itu lebih betul. Dalam kondisi seperti ini, perumpamaan anda dengan syaitan adalah seperti pemilik penggilingan yang sedang menggiling biji-bijian berkualiti tinggi. Perumpamaan dia. Lalu ia didatangi oleh seseorang yang membawa sepikul tanah, kotoran binatang, arang dan puing-puing untuk digiling di penggilingan itu. Okey, hari ini tak pakai giling lah, kita pakai blender. Kan? Kita pakai blender. Kita nak blend cili kisar kata kan. Okey, dah letak sini, ya itu cara masing-masing Kalau saya letak minyak sikit lah bila nak blend cili kisar ni kan. Kita letak air, kita letak cili kisar tu kan dah rendam, lepas tu masukkan dalam blender tu, letak minyak sikit. Nak blend ni, tiba-tiba ada orang datang, dia nak letak tanah dalam blender kita. Nak biarkan ke? Tak. Buat apa? Tepis. Ini diberikan perumpamaannya. Syaitan dengan kita, kita sekarang ni nak buat perkara yang baik. Bagi saya, setiap daripada diri kita ni muslimah, kita ada banyak perkara-perkara baik yang kita nak buat. Jangan tipu. Dia orang yang jahat macam mana sekalipun, dia mesti ada sisi baik dia yang dia nak buat, yang dia ingin lakukan. Sebab itu, setiap daripada diri kita, saya percaya kita memiliki potensi untuk berubah ke arah kebaikan. Kalau kita jahat, kita tak kata tak ada ruang lagi untuk dia jadi seorang yang baik, yang salihah. Dia mesti ada ruang kerana kita manusia, Allah sentiasa berikan kepada kita dengan potensi itu. Fitrahnya suka kepada kebaikan. Baik, sekarang ni kita nak buat baik. Tiba-tiba ada orang datang, dia nak merosakkan kebaikan itu. Kita nak buat apa? Nak biarkan? Tak boleh. Kita kena tepis dia.
kita kena halang dia. Syaitan dia begitu. Sebab tu tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan perumpamaan. Kita nak giling sesuatu yang baik, dia berikan kepada kita dengan rempah ratus yang baik-baik tadilah. Kan? Dia nak giling semua jadi baik. Yang mana kalau kita giling rempah ni, insya-Allah wangi mengharum satu rumah. Tiba-tiba ada budak kecil datang, "Mama nak letak toys kat dalam." Rasa-rasa macam mana? Kita mesti akan halang kan. Budak ni nak letak pula mainan dia ke apa kan dalam blender kita semua. Kita mesti tapi kita halang. Bukan saya kata anak kita bukan setan tak. Ini perumpamaannya sahaja. Maknanya kalau ada perkara-perkara yang tak baik yang ingin dicampurkan pada perkara yang baik, kita pasti akan halang. Okay, itu adalah tugas dan tindakan yang pertama kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama juga, bila syaitan itu dia mula membisikkan perkara yang tidak baik dalam hati kita, kita tidak boleh membiarkan bisikan itu sehingga ia menjadi idea untuk kita buat perkara yang tidak baik. Jadi bila pertama kali datang bisikan yang tak baik, terus kita kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tepis dia, akhirnya kita stay kepada kebaikan. Jadi ini yang Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia ajarkan kepada kita. Okay, bagaimana untuk menepis bisikan syaitan itu tadi. Kemudian dia kata, jika pemilik penggilingan menghalangi orang itu agar tidak dapat meletakkan apa yang dibawanya ke dalam mesin penggiling. Jadi kalau ada orang yang bawa kotoran tadi kan yang nak masukkan dalam blender kita tu, kita halang dia. Maka dia kata alat penggiling itu akan tetap menggiling biji-bijian yang bermanfaat baginya. Maka dia akan terus mengisar cili kisar yang baik lah, yang dia boleh buat sambal tumis kan. Kita boleh buat asam pedas dengan cili kisar itu. Macam-macam boleh buat mi goreng ke apa kan. Maknanya jadi paste kita untuk kita masak. Tapi bayangkan kalau sekiranya ada orang datang dia letak tanah, tak boleh guna lagi dah benda tu. Dia menjadi hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sebab tu dia kata di sini, tapi jika dia membiarkan, masuklah tanah dalam tu. Sila. Ya, awak bawa apa? Saya bawa tanah ni, nak buat apa? Nak letak dalam awak punya kisah. Masuklah. Alhamdulillah awak datang letak tanah. Kalau itu jadinya, dia kata gini, tapi jika dia membiarkan orang itu memasukkan apa yang dibawanya ke dalam alat penggiling tersebut, nescaya semua materi, maknanya bahan-bahan itu akan merosak biji-bijian yang sedang digiling di dalamnya. Akibatnya tepung-tepung yang keluar dari penggilingan itu akan menjadi rosak. Jadi dia tak memberi manfaat bagi diri kita. Kita tak boleh nak guna bahan tersebut untuk masak, tak boleh buat apa pun kerana ia menjadi bahan yang tidak boleh dimakan. Tak boleh kita pakai. Ke nak pisah-pisahkan boleh? Ini bukan macam cerita Piramli, cerita apa tu? Siti Muslihat. Is it betul lah cerita tu. Oh, Musang Berjanggut, tahu aja Musang Berjanggut. Betul lagu tu kan? Pulau Cendana, betul lah lagu tu. Ustazah, jangan tiba-tiba joget kat sini ya. Okey, betul tak lagu tu kan? Dia nyanyi lagu tu. Musang Berjanggut. Dia cerita dia yang mana dia apa ni? Dia satukan semua bahan kan, beras, garam, gula kan. Perempuan mana yang dapat memisahkan semua tu, dia akan nikah dengan perempuan tu kan. Inilah perempuan yang dia kata, inilah wanita kalau tak betina. Macam-macam lah cerita ni. Tapi nak pisahkan gula dengan garam dengan apa ni? Gula tu macam mana? Boleh ke? Tak boleh kan? Lepas tu cakap kita bukan perempuan kalau tak boleh buat. Apa sahaja. Macam-macam. Kadang-kadang cerita ni tak masuk akal juga Entahlah Ustazah, arwah Piramli buat gitu, kita tengok-tengok je lah ya. Mana yang baik dibuat pengajaran. Mana yang tidak dibuat sempadan. Gitulah kita. Okey, so dia kata tadi kan akibatnya tepung-tepung yang keluar dari penggilingan itu menjadi rosak. Baik, saya bawakan ayat Al-Quran untuk menguatkan apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Kita rujuk dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-16 hingga 17. Dalam surah Al-Hasyr ayat 16 hingga 17,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin." Okey. Sekejap. 16, 17. Okey, betul. Sekejap. Rasa macam lain. 16 saja, maaf tu bunyi macam lain tadi. 16 saja. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kita ambil di sini firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kufurlah engkau, setelah orang itu melakukan kekufuran dan tetap terkena dengan azab, qala inni bari'um minka, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripada kamu kerana sebenarnya inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ini kata-kata syaitan. Syaitan ini dia akan bisikkan kepada kita dengan perkara-perkara yang jahat, di mana akan menjadi idea kepada kita, kemudian kehendak dan perbuatan. Setelah kita buat, adakah syaitan ini dia akan turut bersama dengan kita? Bertanggungjawab? Tidak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Bagaimana liciknya syaitan itu. Bila dia suruh seseorang itu untuk berlaku kafir, maknanya melakukan hal-hal yang jahat ataupun keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang itu dia menjadi orang yang kafir, tak nak beriman lagi kepada Allah, bila nanti di hari kiamat di padang mahsyar dikenakan ditimpakan dengan azab untuk orang ini, syaitan akan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Maknanya aku tak ada kena mengena dengan engkau. Itu maksudnya. Okey? Bila syaitan tu kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak ada kena mengena dengan engkau. Tak payah nak sebut-sebut nama aku. Okay, tak payah nak petik-petik lah nama kita. Macam tu kan. Syaitan ni kata, kau tak payah nak petik-petik nama aku. Mungkin kita nanti dekat akhirat, kita kata, Allah, saya bukan nak buat, setan yang bisikkan dekat saya. Dia macam gitu kan. Keadaannya kan. Setan yang bisikkan dekat saya, sebab tu saya buat benda jahat ini. Syaitan kan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Kerana apa? Aku sendiri takutkan kepada Allah. Dia kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Takkan aku nak buat benda dosa, takkan aku sendiri nak masuk neraka dengan kau. Tapi dia tetaplah akan masuk neraka. Syaitan ni kan Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Sebab itu di sini saya nak datangkan tentang kisah seorang ahli ibadah. Saya tak tahu saya dah pernah bawa ke tidak kisah tu di sini. Pernah tak? Yang mana? Kisah yang mana satu Kak Sol tanya? Yang mana satu? Ahli ibadah yang mana satu? Okey, kalau ahli ibadah yang dia buat perkara jahat? Okey, sama tak kisahnya? Okey, betul. Sebab kita ada dua kisah, jadi jangan tertukar. Satu kisah Juraij. Betul tak? Kisah Juraij kisah tentang apa? Dengan mak dia? Apa dia? Dengan mak dia je? Apa dia? Okey. Kita ada dua kisah. Satu kisah Juraij. Okey. Kisah, kenapa tumpul? Tahu dah akhir tahun. Semua je tumpul. Tadi surah Al-Hasyr. Kenapa saya bawakan surah ini dan juga kisah ini? Kerana ini adalah penerangan yang diberikan dalam kitab tafsir. Jadi kita kuatkan dengan kisah tersebut.
Surah Al-Hasyr ayat berapa tadi? 16. Masya Allah. Okay. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-16. Tentang pengakuan syaitan yang tidak mahu bertanggungjawab, okay, di atas bisikan-bisikan yang telah dia buat kepada kita. Jadi kita lihat bagaimana seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dalam kitab Imam At-Tabari, beliau mendatangkan 3 riwayat tentang kisah ini. Satu riwayat daripada Ali ibn Abi Talib, kedua riwayat Abdullah ibn Mas'ud, dan ketiga adalah riwayat daripada Abdullah ibn Abbas. Ketiga-tiganya memberikan kepada kita dengan jalan cerita yang bagi saya sedikit berbeza. Okey, ada contoh riwayat riwayat Ali ibn Abi Talib. Dia kata bahawa ada seorang wanita, dia ini merupakan adik kepada 4 orang saudara lelaki, dia cerita. Kemudian adik perempuan dia ni sakit. Bila adik perempuan dia ni sakit, mereka ni nak cari orang yang boleh obat adik perempuan dia. Jadi apa yang mereka rancang ialah untuk hantar adik perempuan dia ini berubat dengan seorang ahli yang ibadah yang memang terkenal dengan kebaikannya, kesalehannya, kan, dan juga memanglah boleh mengubati orang yang sakit. Jadi mereka hantar adik perempuan ini kepada ahli ibadah tersebut, namun berlaku perkara yang sebaliknya. Ahli ibadah ini dia memperkosa budak perempuan tersebut, lalu dia bunuh budak perempuan itu. Jadi itu kisah yang dibawa oleh Ali radhiyallahu an. Kalau kita merujuk kepada kisah Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan bahawa wanita ini adalah seorang pengembala kambing di mana memiliki 3 orang abang. Okey, kemudian 3 orang abang ini mereka tak tahu apa-apalah apa yang dia buat, dan mereka kata, dalam kisah Abdullah ibn Mas'ud disebutkan bahawa wanita ini dia pergi bertemu dengan rahib tersebut di tempat peribadatannya. Tak tahu untuk tujuan apa, mungkin untuk minta doa dan sebagainya. Biasanya kalau kita jumpa rahib ini pada zaman dulu ialah untuk tujuan-tujuan yang baik. Tapi kemudian rahib ini dikuasai oleh bisikan syaitan, lalu dia buat perkara yang tak baik kepada wanita pengembala kambing itu tadi. Akhirnya dia bunuh wanita tersebut dan dia pun tanam wanita itu. Okey, baik, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga daripada Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas membawakan kisah yang agak panjang berbanding daripada kisah yang dibawa oleh Ali dan juga Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Abbas dalam kisahnya dia kata begini, ada satu masa seorang ahli ibadah namanya Barshisha. Dia ini beribadah selama 60 tahun. Ketika dia beribadah, ia menjadi kecemburuan syaitan. Syaitan dia tak suka kan bila kita ni dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang yang sentiasa, kalau dalam bahasa Jawa kita ngotot, ya, ngotot ni ibadah solat malam baca Quran, dia tak suka. Jadi syaitan ini dia cuba untuk bawa ahli ibadah bernama Barshisha tersebut ke satu situasi yang tak pernah dia lalui, iaitu hal-hal yang jahat. Baik, ditakdirkan ada seorang wanita yang mana memiliki 3 orang abang. Jadi 3 orang abang ini mereka nak pergi bermusafir untuk urusan pekerjaan. Sekarang adik yang seorang ini nak duduk mana? 3 abangnya nak pergi bermusafir. Jadi mereka dah berbincang-bincang, 3 orang ni, abang ni, mereka kata tak apa, kita titipkan, maknanya kita tinggalkan adik kita ni, adik kita ni dekat rumah Barshisha. Takkan Barshisha nak buat perkara yang tidak baik kepada adik kita. Dia ni ahli ibadah, kan? Ahli ibadah bukan sebarangannya. Dalam kitab tafsir Imam At-Tabari menyebutkan bahawa ramai orang yang berkunjung untuk bertemu dengan Barshisha bertanya tentang hal-hal agama, tentang isu fik,
Okey, fiqh tentang hal hukum halal haram. Maknanya bukan sebarangan orang. Jadi di sini mereka pun meletakkan kepercayaan yang penuh kepada Barshisha kerana melihat keadaan diri dia sebagai seorang ahli ibadah yang amat dipercayai oleh kaum mereka. Jadi sekarang nak pergi bermusafir, adik perempuannya nak ditinggalkan kepada Barshisha, mereka berjumpa dengan Barshisha ini lalu mereka kata, wahai Barshisha, kami nak tinggalkan adik perempuan kami ini kepada anda. Dia macam ginilah. Kalau dia hidup, hiduplah dia bersama anda. Tapi jika sepanjang kami tinggalkan dia, kalau dia meninggal dunia, maka engkau uruskanlah jenazah dia. Begitu. Okey, perjanjiannya begitu. Jadi, bila abang-abang ni dah kata gitu kan, maknanya kalau mati okey je kan? Betul tak? Kalau mati senangnya tanamnya. Cakap je adik kau mati. Aku cakap gitu je. Ini bisikan syaitan. Nampak ya? Syaitan dia memberikan bisikan yang jahat kepada Barshisha. Jadi wanita ini dia duduk di rumah ibadahnya. Kalau kita lihat dalam kisah yang panjang juga diceritakan bahawa ada dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan asalnya wanita ini dia tak duduk dekat dengan Barshisha. Kan? Atas, bawah. Contohnya Barshisha duduk di atas, dia duduk di bawah. Gitu je, jauh, keadaannya jauh. Tapi syaitan ini dia bisikkan kepada Barshisha. Barshisha, kenapa jauh-jauh? Tak salah pun kalau kau duduk dekat dengan dia. Bukan kau buat apa pun. Nampak ya? So, Barshisha kata, bukan aku nak pegang dia ke, bukan aku nak buat apa benda tak baik dengan dia kan. Sekadar nak tanya khabar, atas bawah, oh apa khabar orang bawah? Macam gitu kan. Leceh kita. Nak pekik-pekik, nak tengok keadaan budak perempuan tu kat bawah kan. Jadi dia turun. Dia turun dekat dengan budak perempuan ini. Akhirnya timbul perasaan yang tak baik. Bila dah turun dekat tu kan, syaitan berkata, kalau kau buat apa-apa kat dia, ada ke orang tahu kau berdua je dengan dia? Tak ada orang tahu. Jadi Barshisha ni dia buat apa? Itulah. Dia pun berzina dengan wanita ini. Kerana bisikan syaitan itu tadi. Syaitan ni selalu memberikan, maknanya dia selalu ada untuk memberikan idea kepada Barshisha bagaimana untuk melepaskan diri daripada kejahatan. Dan akhirnya, kisah ni saya nak pendekkan, akhirnya wanita ini dia hamil. Bila dia hamil, Barshisha ni jadi takut kan. Ini kalau nanti abangnya balik ni, abang dia tanya apa jadi dengan adik aku? Dan kau berdua saja dengan dia, takkanlah orang lain yang menghamilkan adik aku ini, kan? Jadi syaitan pun bisikkan dalam hati Barshisha, apa kata kau bunuh saja budak perempuan ni? Kau bunuh, tutup kes. Betul tak? Tak ada orang tahu apa yang berlaku kepada dia. Bukankah abang dia kata kalau mati kau uruskan jenazahnya? Tak payahlah nak bilang yang kau dah hamilkan budak tu kan? Jadi Barshisha ni pun memang dia bunuh wanita ini dan dia tanam wanita tersebut. Bila abang ni balik, tanya, oh dia dengan air matanya. Minta maaf lah, adik awak dah mati kan, ada sakit dia mati semua. Saya tanam dekat sini, ni kuburannya. Dah tiga-tiga abang ni menangis kan, adiknya mati. Syaitan, dia datang dalam mimpi ketiga-tiga abang ini. Syaitan itu dia memberitahu tentang apa sebenarnya yang telah berlaku kepada adik perempuan tersebut. Okey, syaitan ni beritahu Barshisha ni dah memperkosa adik dia sampai adik itu hamil. Kemudian adik itu dah hamil, dia bunuh adik itu tersebut bersama dengan bayi yang dikandung lalu ditanam. Adik kamu di sekian tempat. Ketiga-tiganya terjaga daripada tidur. Okey, Imam At-Tabari dia sebutkan dalam riwayat ini, bila ketiga-tiganya terjaga, salah seorang di kalangan mereka ni pun kata, saya ni ada mimpi macam mimpi yang tak baik tentang adik kita. Tapi rasanya tak perlulah nak cerita, simpan saja dalam diri ni. Tapi yang lagi dua ni kata, tak, kau cerita. Sebab kita pun ada mimpi tentang adik perempuan ni kan, mungkin cerita yang sama. Jadi abang yang pertama ni pun ceritakan. Bila dia cerita ni, samalah mimpi kita. Apa kata kita pergi ke tempat yang mana ditunjukkan. Sebab yang ditunjukkan oleh Barshisha tentang kubur tu adalah kubur yang palsu, bukan kubur yang sebenarnya. Okay? Bila mereka pergi ke tempat kuburan yang ditunjukkan oleh syaitan dalam mimpi itu, barulah mereka tahu ini kubur adik mereka kerana mereka korek kubur tu. Mereka dapati jenazah adik mereka di dalam kubur tersebut
Dan mereka pun bertemu dengan Barsisha, lalu mereka ni nak menuntut pengadilan daripada dia. Memang Barsisha itu dilaporkan ke pihak pengadilan, dia ditangkap. Pada waktu ini, ketika dia di dalam penjara, Barsisha didatangi oleh syaitan. Dan syaitan ni kata kepada Barsisha, "Wahai Barsisha, selama ini aku adalah teman engkau. Aku sentiasa ada ketika engkau memerlukan bantuan aku. Aku yang memberikan idea, bisikan kepada engkau untuk engkau menyelamatkan diri. Bukankah selama ini engkau berjaya menyelamatkan diri engkau?" Barsisha kata, "Ya, betul. Kan setiap perkara yang aku buat, engkau bantu aku untuk tutup dosa-dosa aku. Okey? Aku perkosa budak tu. Kemudian budak tu hamil. Aku bunuh dia, kau tutup. Kau bantu aku untuk tutup satu demi dosa yang aku buat." Jadi syaitan ni kata kepada Barsisha, "Kalau gitu, kalau kau nak selamat, sebab ini kalau dah sampai kepada pihak kerajaan, maknanya pihak raja ni kan, dia akan dihukum dengan hukuman mati. Syaitan ni kata apa? Kalau engkau nak terus hidup Barsisha, maka kau sujud kepada aku dengan sekali saja sujud. Engkau akan selamat daripada hukuman mati. Kau kafir, kau sujud pada aku dengan sekali sujud, aku akan selamat engkau daripada hukuman gantung ataupun hukuman bunuh." Jadi Barsisha ini, dia ikut apa yang diperintahkan oleh syaitan itu tadi. Dia pun sujud kepada syaitan, dia kafir, maknanya dia tak mengaku lagi Allah itu sebagai Tuhannya. Tetapi akhirnya syaitan itu pun menyebutkan surah Al-Hashr ayat 16 di hadapan dia. Dia kata, "Qala inni bari'um mink." Lepas Barsisha dia sujud, syaitan ni kata apa? "Aku berlepas diri daripada engkau. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Tapi pada waktu tu adakah berguna lagi? Dia dah sujud dah pada syaitan tu. Datang raja, raja kata bunuh. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat begini ya muslimah. Bagaimana liciknya syaitan itu, dia mengajak kita daripada satu perbuatan kepada satu perbuatan. Okey, daripada satu perbuatan yang kecil kepada satu perbuatan yang medium size. Satu perbuatan yang agak sederhana kemudian sampailah kepada satu perbuatan yang besar keadaannya. Macam tadi saya kata, mula-mula dia jauh kan, tapi kemudian turun dekat. Benda tu simple saja. Mudah, benda yang kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa. Tetapi syaitan ini dia akan mulakan bisikan itu daripada sesuatu yang simple. Okey? Benda yang biasa, benda yang kita nampak tak ada apa-apa. Setelah kita buat perkara tersebut, dia akan datang lagi memberikan bisikan untuk kita buat perkara yang up sikit. Sampailah nanti kita jadi orang yang selesa dengan dosa demi dosa, akhirnya itulah yang menyebabkan kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia beritahu kepada kita, jangan sesekali kita membiarkan orang merosakkan apa yang sedang kita kisar. Sekarang ini, muslimah saya kata, kita alhamdulillah, kita dah jadi seorang muslimah yang baik, yang salihah. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan syaitan merosakkan that momentum. Okay? Momentum yang kita ada ni, maknanya kita berada dalam keadaan yang kita suka, keadaan dikelilingi oleh orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, yang kita ni rasa sentiasa dekat kepada Allah. Jangan biarkan bisikan syaitan itu menyebabkan kita keluar daripada tempat yang baik-baik. Maaf saya berikan contoh yang begini. Okay? Sekarang ni dah datang kuliah, dah bagus alhamdulillah. Nanti dia akan bisikkan, tak apa minggu depan ponting. Maaf ya saya gunakan ayat ni ya. Bagi contoh mudah. Bisikan dalam hati tau. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun sebab malas. Bukan sebab sakit. Malasnya hari ni panas. Melengit datang panas. Kalau buat kat dewan ada aircon okey lagi aku ni duduk ni. Suka duduk bawah sakit kaki. Gitu malas. Bisikan tu kan. Tak payahlah hari ni ponting. Bila kita dah sekali ponting kuliah yang muslimah je naik sedap tu. Betul.
Siapa dia cakap, betul, betul. Dia jadi sedap. Kan? Dah sekali pun kan, nanti minggu depan, macam malas dia punya macam malas macam tu kan. Tak payahlah. Tak apalah, lepas tu, Kak Zah tak datang pula. Tak ada members, nanti nak makan ni kan. Lepas tu nak makan lepas kuliah Sazah tu kan, tak ada kawan pula aku nak makan. Duduk seorang-seorang, leceh tak payah. Nanti termenung seorang-seorang. Alah, dah kita jadi malas lagi kan. Okay, second Syaitan kata, Alhamdulillah Syaitan. Alhamdulillah, berjaya dia tak pergi kuliah kan. Next week lagi satu datang kan. Dia kata, Sazah Sakinah sakit tak datang. So, itu saya lah. Tapi dia jadi, nampak tak? Benda tu dia jadi drag tau. Bila minggu keempat nak datang, kaki punya lah menggeletar nak datang kuliah. Macam tu kan. Malasnya nak bangun sebab dia dah 3 minggu dia tak datang. Akhirnya dia tak datang juga. Bulan depan kata, bulan depan datang. Belum tentu. Akhirnya dah lama tak datang kan. Segannya nak datang sebab dah lama tak datang. Macam tu kan. Segannya tak datang sebab dah lama lah ponting. Tiba-tiba Sazah nampak muka kita, malu kita awak. Macam gitu kan. Malu kita tak nak datang dah tak datang. Tak apa, ada online. Syaitan bisik lagi ada online. Tengok je kat online. Betul? Tapi tengok kat online macam mana? Boleh fokus tak? Ya Allah, nak masak kat dapur potong-potong bawang, tengok saya. Ni. Terkena tangan. Macam gitu kan. Drama kita hari ni. Dia tangan kan. Dia tak boleh fokus. Sebab apa? Biasa kalau kita online ni, kita akan buat banyak kerja lain. Sebab kita dekat rumah. Kan susah. Mungkin ada orang boleh duduk dekat rumah ni, tengok saya mengajar online ni. Mungkin ada muslimah-muslimah dekat rumah. Dia duduk tengok je, buka buku. Tapi ada ibu-ibu yang tidak. Kan tangan tak boleh diam, nak lipat kain. Lipat kain, koyak pula baju ni. Macam tu kan. Dah sibuk cari benang, terlepas dah apa saya cakap. Dia begitu keadaannya. Akhirnya kita jadi selesa tak? Kita jadi selesa. Tapi ia bermula dengan satu bisikan yang biasa-biasa sahaja. Dia begitu keadaannya. Okay, tapi jangan sampai jadi macam Shisha ni. Sampai dah tak boleh nak patah balik. Kerana apa? Bisikan yang pertama itu tadi kita tak tolak. Kita tak tepis. Jadi kalau ada satu bisikan yang tidak baik dalam hati kita, usaha untuk ditepis. Okay? Jangan kita biarkan ia berada dalam hati kita. Kalau ada, dia susah. Kerana kalau pertama kali syaitan itu dah berjaya menguasai kita pada bisikan yang pertama, untuk bisikan kedua dan ketiga, boleh jadi dia akan berjaya juga. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Baik, seterusnya di sini kita lihat mengenai bisikan yang ditanamkan syaitan di dalam jiwa manusia. Hal itu tidak terlepas dari 6 bentuk berikut. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan beberapa 6 bisikan syaitan yang biasa diberikan ataupun yang dimasukkan dalam jiwa manusia. Pertama disebutkan di sini, membuat manusia memikirkan sesuatu. Membuat manusia memikirkan sesuatu yang telah terjadi dan sudah dialami sehingga terucaplah seandainya saja tidak terjadi. Okey, hal yang demikian. Ini biasa tak ada pada diri kita? Tak biasa? Kalau-kalau. Dia kalau-kalau. Dia guna perkataan kalau-kalau. Jadi syaitan ni suka buat kita ucapkan perkataan kalau ini kan, kalau gitu, kalau gini. Jadi benda tu dah jadi. Satu peristiwa sudah berlaku. Okey. Contoh, kita naik kereta. Bila kita naik kereta kemudian berlaku kemalangan. Mungkin ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia. Bila itu berlaku kita jadi depressed. Kita kata, kalaulah kita tak naik kereta, gitu kan. Kalaulah kita tak naik kereta hari ni kan, mungkin benda tak jadi, mak kita tak mati. Gitu kan. Ini perkataan yang syaitan suka.
kerana kita mula untuk mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan cuba bisikkan hal ini agar kita ni dah tak beriman lagi dengan takdir Allah. Jadi hati-hati ya bila kita menggunakan perkataan kalau ni. Kupu-kupu. Dia terbang kat atas kepala Kak Nisa. Tu saya tengok apa tu kat atas. Kupu-kupu tak apa, jangan lipas Kak Nisa. So saya tengok dulu apa benda yang terbang tu. Okey, jadi bila berlaku sesuatu di sini yang telah berlaku, kita kemudian tak mampu untuk kawal perasaan, syaitan ini dia akan membisikkan dalam hati kita, itulah kalau kau tak naik kereta tu kan, mesti tak ada gini, cuba kau naik bas. Tapi kalau Allah dah kata kita mati hari tu, kita naik apa pun tetap mati ya, kena ingat tu. Dia tak ada sebab naik kereta, sebab naik bas, sebab kemalangan, tak bukan begitu. Itu hanya penyebabnya sahaja. Tetapi jika dah begitu takdirnya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maka itulah yang terjadi. Ikut sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala catat dalam Lauh Mahfuz. Sebab itu di sini saya datangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang beriman. Nabi sebutkan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang mana lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Bukan kita kata mukmin yang lemah ini Allah tak cinta, tetapi Nabi kata lebih Allah cinta. Maknanya kita ini ada dua kategori orang yang beriman. Satu, orang beriman yang imannya kuat. Okey. Dua, orang beriman yang imannya lemah. Tapi adakah Allah tak suka kepada orang yang imannya lemah? Allah tetap suka. Cuma di sini orang yang lebih kuat keimanannya Allah lebih suka, lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Wa fi kulli khair, wa fi kullin khair, dan untuk setiap kebaikan atau untuk setiap keduanya. Alamak. Kejap ya. Baik, seterusnya tadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi untuk kedua-duanya adalah baik. Iaitu tak kira sama ada dia mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, kedua-duanya adalah baik. Kenapa dia baik? Kerana kedua-duanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, seterusnya. Nabi ingatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu. Kita usaha, kita kejarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah pertolongan Allah, janganlah engkau lemah. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jika berlaku sesuatu ke atas kamu, maknanya jika ada hal-hal yang menimpa, yang kita dikenakan dengan musibah, contohnya dikenakan dengan dugaan, ujian dalam hidup, maka janganlah engkau kata fala taqul law anni, kalaulah saya buat ini, saya buat itu, benda ni mungkin takkan terjadi. Okay, Nabi larang kita ucapkan perkataannya sedemikian. Walakin, tapi Nabi ajarkan kepada kita apakah ucapan yang terbaik. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, untuk kita ucapkan ketika telah berlaku sesuatu perkara dalam kehidupan kita. Nabi kata begini, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Okey?
Jadi ni biasakan ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW bila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, ujian, musibah, jangan kata oh kalau saya tak naik kabel car, kalau saya tak pergi sana, kalau saya tak pergi sini, dia tak jadi gini kan. Kalau tak balik umrah taklah kena COVID. Tak boleh cakap gitu ya, gitu macam gitu kan. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang sedemikian. Mak di sana, itulah takdir Allah, itulah yang berlaku. Kita sebagai seorang muslimah kena praktikkan ayat ini. Di mana maksudnya inilah takdir Allah, qadarullah, inilah takdir Allah, wa ma syaa fa'ala. Inilah yang Allah kehendaki, maka inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan dan takdirkan dalam kehidupan kita. Kerana Nabi ingatkan kepada kita, fa innal law, kerana perkataan kalau itu taftahu amal syaitan. Perkataan kalau ia merupakan pembuka kepada perbuatan-perbuatan syaitan. Bila kita banyak menggunakan perkataan kalau saya tak buat itu, kalau saya tak buat ini, kan saya tak kena gini, kalau saya jaga makan daripada dulu tak kenalah kencing manis, macam gitu kan. Perkataan-perkataan begini tak perlu nak diucapkan. Okay, kalau ada apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Cantik. Hati kita lebih lapang berhadapan dengan musibah itu, jiwa kita lebih tenang dan kita tidak menjadi orang yang mempertikaikan takdir. Dan ia menutup pintu syaitan untuk buat kita mula jadi orang yang muskil ataupun orang yang ragu-ragu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia nak tutup. Jadi kita nak tutup pintu-pintu syaitan yang membisikkan kepada kita. Kalau apa-apa yang berlaku tu kan, nak tutup pintu-pintu syaitan ini yang membisikkan benda-benda yang boleh kita meragui takdir Allah, sebut. Okay, ucapan ini. Kerana itulah yang pertama yang syaitan inginkan. Bila seseorang dia mula tidak percaya, menyalahkan takdir, semua ni kan, inilah yang menjadi antara sebab dia akan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sebagai seorang yang beriman, yang muslimah kena ingat, kita beriman kepada takdir Allah. Setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, kita akan serahkan ia kembali kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tak beriman kepada isu takdir ini, macam mana? Itulah dia akan mula menyalahkan orang lain, menyalahkan itu dan menyalahkan ini. Dan akhirnya kita saya tak yakin dah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Jadi bila kita jadi orang yang begitu, mudahlah untuk kita buat perkara-perkara jahat yang lain. Mula tak solat, kan? Sebab dah tak yakin tadi dengan takdir Allah, mula tak solat, mula dah buat perkara-perkara yang jahat. Kerana dia dah jadi orang yang mana menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis tadi ialah hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya, yang pertama dan yang kedua ini ada kaitannya tadi ya, iaitu membuat manusia memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau tadi dah terjadi, okey? Sekarang ini belum terjadi. Bila dah terjadi, kita pun menggunakan perkataan kalau. Bila belum terjadi pun kita menggunakan perkataan kalau. Allah, nanti kalau saya kahwin dapat jahat lagi macam mana? Macam gitu kan. Allah, nanti kalau gitu macam mana? Allah, belum kahwin lagi kan. Relax lah ya. Belum kahwin lagi. Sabar-sabarlah kita ni kan. Ya Allah, takut no. Macam tu kan. Nanti kalau kahwin lagi macam mana? Nanti orang cakap lagi. Kita mula risau. Kita kalau kita ada anak kita, tak boleh nanti kalau kau kahwin kau susah macam mana? Dia mula kita ni memberikan kata-kata yang meragui sesuatu. Perkara itu sebenarnya dia tak salah kalau bukan untuk tujuan kita ni meragui takdir. Tetapi kalau tujuan untuk berhati-hati, okey. Okey, kerana kalau kita rujuk dalam kitab Imam Muslim, ketika dia mensyarahkan, kitab
Imam An-Nawawi, kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia mendatangkan kepada kita dengan pendapat Imam Al-Qadi Iyad. Di situ Al-Qadi Iyad ketika dia syarahkan hadis ini, dia kata apa? Kalau orang itu dia mengucapkan perkataan kalau dengan tujuan meragui takdir, dengan tujuan di mana dia rasa bahawa nak menyalahkan takdir, barulah kita kata tidak boleh. Tapi kalau ia dengan tujuan untuk berhati-hati, biasalah dalam hidup ni kan, nanti kalau jatuh lubang macam mana? Itu okey lah. Bukan kita kata, apa kau nak meragui takdir? Kalau jatuh lubang, jatuhlah. Tak boleh dah cakap gitu juga. Kerana kita mesti fikirkan apa yang akan berlaku di kemudian hari. Okey? Kalau kita ambil hadis itu tadi secara bulat-bulat dan faham secara literal macam itu kan, zahirnya hadis macam tu, memang salahlah kefahamannya. Jadi kalaulah tujuannya tadi untuk meragui takdir, yes, ia memang salah. Namun di sana ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan hukumnya tidak haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Okey, mengucapkan kalau itu ketika berlaku sesuatu perkara. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, membuat manusia memikirkan pelbagai macam perbuatan-perbuatan keji dan haram. Okey, ini sebagaimana yang biasalah ya kita bincangkan. Syaitan ni suka buat kita fikirkan pelbagai macam perbuatan-perbuatan yang keji dan haram, perbuatan dosa. Memang itulah dia punya job scope. Nak buat macam mana dah job scope yang macam itu. Jadi sampai hari kiamat lah kerja dia untuk menyelewengkan orang ramai. Baik, yang keempat, membuat manusia memikirkan khayalan-khayalan dan angan-angan yang tidak nyata. Jadi kalau kita sibuk fikirkan tentang hal-hal yang kita tak boleh capai ni, dia buang masa kan? Buang masa, buang tenaga, buang banyaklah benda yang ada dalam hidup kita ni, kita tak buat apa, fikirkan benda yang tak pasti tu saja. Jadi ini merupakan antara yang cuba dilakukan ataupun dibisikkan oleh syaitan agar kita ni tak buat perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan. Seterusnya yang kelima, membuat manusia memikirkan perkara-perkara yang batil. Jadi kita lihat nombor 3, 4, 5 boleh disatukan sebenarnya. Boleh disatukan menjadi penerangan yang sama. Dia suruh kita buat perkara keji, haram, khayal dan angan-angan perkara yang tak baik, yang tak pasti, yang tak nyata, kemudian perkara-perkara yang batil. Boleh disatukan. 3, 4 dan 5. Baik, yang keenam, membuat manusia memikirkan macam-macam perkara yang tidak diketahui dan tidak terjangkau akal. Yakni syaitan membisikkan idea-idea yang tidak ada habisnya atau tiada akhirnya. Betulkan ya taipan di situ? Tiada akhirnya. Sehingga semua itu menjadi sesuatu yang menyibukkan fikiran dan lamunannya. Baik, ringkasnya tadi kita ada 6 cara syaitan memasukkan bisikan yang jahat dalam hati kita ini. Diberikan ringkasan di bawah itu perenggan yang berikutnya. Ringkasnya, untuk mengatasi semua bisikan syaitan itu, kita sekarang dah tahu ada 6 cara syaitan buat kita ini jauh daripada Allah, menerusi bisikan-bisikan yang tidak baik itu tadi. Okay, kita dah tahu tentang hal itu. Sekarang bagaimana kita nak tepis keenam bisikan itu tadi? Baik, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan begini, anda harus menyibukkan fikiran anda dengan mengetahui hal-hal yang wajib. Okey, sibukkan diri kita dengan amalan ibadah. Buat perkara-perkara yang wajib. Bila kita tahu tentang hal yang wajib, bermakna kita juga tahu tentang hal yang haram. Jadi, kita sibuk dengan perkara yang wajib, kita tinggalkan perkara yang haram itu tadi. Bila datang bisikan syaitan yang sentiasa bawa kita kepada perkara yang haram, sekarang kita sedang sibuk solat, mengaji kan, kita buat perkara-perkara yang baik, kita tak ada masa nak lihat perkara-perkara yang haram. Okay, itu pentingnya bila kita sibuk dengan hal yang wajib itu tadi. Yang pertama tadi seterusnya, anda ketahui seperti tauhid dan segala tuntutannya, itu masuklah tentang hal yang wajib. Yang kedua, dengan memikirkan kematian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudahnya. Jadi pertama, sibukkan diri dengan perkara yang wajib. Masya Allah, terlupa nak angkat.
Dia apa tahu? Saya nak angkat benda ni, saya angkat benda ni. Tersalah tarik tadi. Okay. Satu, sibukkan diri dengan hal yang wajib. Dua, ingat kematian. Pertama tadi, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang wajib. Ini sebagaimana yang Nabi SAW ada sebutkan kepada kita. Kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, selayaknya kita ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang menuju ataupun membawa kita, mendekatkan kita kepada ibadah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah ingatkan kepada kita supaya banyak beribadah kepada Dia. Saya yakin saya dah pernah datangkan hadis ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bena Adam tafarragh li'ibadati. Sesungguhnya Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepada aku. Kan bila kita fokus dengan ibadah kita kepada Allah, kita akan sayang dengan amal ibadah kita sehingga kita tidak ada rasa untuk merosakkan amal ibadah tersebut. Maknanya keikhlasannya dijaga ketika beribadah, betul-betul niatnya kerana Allah dan dia sibuk dengan amal ibadah yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Bila begitulah keadaannya, ya, orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis ini, amla sadraka ghinan, aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Jadi Allah ingatkan kepada kita, kalau jiwa kita ni dah penuh dengan kekayaan, kekayaan ni maksudnya ketenangan, okey? Kita rasa mudah untuk buat perkara-perkara yang baik. Ini maksudnya kekayaan dalam hati kita. Kita dah tak terfikir dah lagi untuk dekat dengan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang jahat. Walaupun syaitan itu dia bisikkan dalam hati kita. Kan kita sibuk, contoh, kita kalau jadi orang yang sentiasa menjaga solat kita, kalau kita keluar, kita jalan dekat luar, kita akan fikir, lepas ni nak solat kat mana, lepas ni solat kat mana. Kita akan fikir begitu kan. Jadi orang, nanti nak solat zuhur kat mana asal kat mana Jadi sedemikian. Tapi kalau orang yang dia tak kisah tentang solat, adik aku kisah. Dia betul kan? Adik aku kisah. Nak jalan-jalan je lah kan. Tak payah fikir solat mana lah, apa leceh. Dia akan buat perkara-perkara mungkar sepanjang dia berada di luar rumah itu. Kerana dia tak memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sibuk fikir tentang solat, nak solat dekat mana kan, nanti pukul berapa azan, macam mana nak naik bas pergi masjid dan sebagainya. Orang yang begini, sepanjang dia berada dekat luar, tak pun dia akan terfikir untuk buat perkara yang dosa walaupun syaitan membisikkan dalam hati dia. Kerana hati dah penuh dengan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan itu tadi. Kemudian Allah kata kepada kita, wa asudda faqraka, dan aku akan tutup kesempitan kamu. Bila kita dah kaya, Allah tutup kefakiran kita, kesempitan kita. That's why kita tak ada rasa susah. Sebagai orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kalau sekiranya kita ni jadi orang yang memang tak fokus, tak sibuk dengan amal ibadah. Jadi orang yang memang tak kisah dengan amal ibadah. Inilah yang Allah kata, wa illa taf'al, kalau sekiranya engkau tak buat. Maknanya kalau sekiranya engkau mengabaikan solat, mengabaikan amal ibadah, sibuk dengan perkara-perkara yang haram, dosa dan maksiat, untuk orang yang begini Allah kata, malaktu yadaika syughlan, aku akan sibukkan kedua tangan kamu dengan kesibukan. Maknanya tak ada time nak sibuk dengan amal ibadah kerana dia dah memang sedia sibuk dengan kemungkaran-kemungkaran. Dia dah memang sedia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak baik.
Maka orang ini Allah jadikan dia betul-betul sibuk sampai tak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga berkata dalam hadis ini, walam asudda faqraka, dan aku tidak akan tutup ruang kefakiran dalam kehidupan engkau. Itu yang menyebabkan dia rasa asyik susah, tak tenang jiwanya, kan? Asyik rasa macam kenapa ya tak happy, sakit hati. So ini puncanya. Kalau kita, ya muslimah, saya ingatkan begini, kalau kita ni ada rasa dalam jiwa ni tak tenang, walaupun kita rasa kita dah banyak beramal soleh, kan, kita rasa kita ni dah cukuplah segala-galanya, tapi kenapa masih lagi tak tenang? Cuba koreksi lagi amal ibadah kita. Okey, koreksi lagi keikhlasan kita dalam beramal ibadah. Perbaiki lagi solat kita. Bukan saya kata solat itu salah, tidak. Tapi mungkin ada kalanya kita ni lalai ketika solat dan sebagainya, kan. Kita campur adukkan solat kita dengan fikir nanti nak pergi travel macam tu, kan. Oh, tak fikir nak beli tiket ke apa, kan. Terfikir-fikir kita dah sampai macam tu sekali. Mungkin ada sebabnya sedemikian yang kita tak perasan yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka kena banyak koreksi, banyak muhasabah. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Syaitan, dia benci dengan orang yang sentiasa muhasabah tentang keadaan dia dengan Allah. Kalau kita ni sentiasa muhasabah tentang keadaan kita dengan Allah, kita sibuk maknanya koreksi diri kita. Kita tak ada masa nak sibuk cari kesalahan orang lain, kan? Betul tak? Kalau kita sibuk dengan orang lain, itulah yang jadi masalah. Kesalahan orang lain saja kita nampak. Dosa orang lain je kita nampak. Syaitan suka begitu. Tapi kalau kita sibuk, koreksi diri kita. Lihat amal ibadah aku macam mana, aku dengan mak macam mana, aku dengan adik-beradik macam mana, aku dengan sanak saudara macam mana, aku dengan kawan macam mana. Kalau kita sibuk koreksi tentang hal itu pada diri kita, insya-Allah kita tak ada masa nak lihat mak lah yang salah, adik-beradik lah yang salah, ni kawan-kawan semua salah. Kita tak salahkan orang lain. Kita akan lebih koreksi diri kita, akhirnya kita akan jadi seorang muslimah yang baik. Okey, sebab tu penting. Kalau kita banyak sibukkan diri dengan perkara-perkara yang wajib itu tadi, amal ibadah, kita muhasabah diri kita, insya-Allah kita dapat tepis keenam-enam bisikan syaitan yang tadi cuba dimasukkan ke dalam hati kita. Tadi yang kedua, okey, yang kedua tadi ialah ingat kepada kematian. Bila kita ingat kepada kematian ni muslimah, inilah yang Nabi SAW kata, dia adalah seorang mukmin yang bijak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan, ada seorang lelaki dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Lelaki ini di kalangan Ansar. Okay, lelaki kalangan Ansar yang datang jumpa dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya ayyul mu'minina afdal. Pertama, soalannya yang pertama kepada Nabi ialah siapakah mukmin yang paling utama, yang paling baik. Jadi Nabi SAW beritahu kepada dia, mukmin yang paling baik itu ialah ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik akhlaknya. Okey, paling baik akhlaknya. Jadi kita kalau nak jadi muslimah yang terbaik, jaga adab kita. Jaga tutur kata. Yang berkaitan dengan budi pekerti kita ni kena jaga. InsyaAllah, baiklah kita tu, kan. Seterusnya, soalan yang kedua, dia tanya kepada Nabi, fa'ayyul mu'minina akyas. Jadi, kalau mukmin yang baik itu ialah mukmin yang baik akhlaknya, maka bagaimana pula kita nak kenal kalau dia adalah seorang mukmin yang bijak? Nabi SAW pun bersabda kepada lelaki ini, Nabi kata kepada dia, aktharuhum lil mauti dhikra. Di kalangan kalian yang paling banyak mengingati kematian. Maknanya, kalau saya terjemahkan ikut bahasa Melayu kita lah, itu saya terjemahkan secara satu-satu tadi. Nabi kata, orang yang banyak ingat mati itulah seorang mukmin yang bijak. Dan bukan itu saja, ingat mati itu senang tau. Okay? Ingat mati ni senang. Semua orang, kau ingat mati? Aku ingat mati. Kau sisir malaikat 44 ya. Jangan dululah, nanti muda lagi kita. Baru umur 40 tahun. Macam gitu ya. Tak. Bukan, kalau ingat mati ni senang. Semua orang boleh ingat mati. Tapi Nabi tambah dengan ciri yang kedua di sini tentang mukmin yang bijak itu tadi. Dia bukan sahaja ingat kepada kematian.
Tetapi mukmin yang bijak tersebut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Nabi kata dia bukan saja ingat kepada kematian, tetapi dia juga bersedia untuk berhadapan dengan kematian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kematian. Yang kedua ini belum tentu. Kan bersedia tak kita untuk kematian? Belum tentu. Tapi Nabi kata orang yang bijak, dia ingat kematian dan dia bersedia untuk kematiannya. Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Bila orang yang ingat dengan mati dan dia ingat tentang apa yang akan berlaku kepada dia setelah kematian, dia akan cepat-cepat tepis hal-hal yang jahat yang dibisikkan dalam hati dia. Kita selalu kalau buat jahat, kita kena ingat macam ni lah. Ingat mati je saya kata. Kan? Kita kalau ingat mati, kita takut. Ni kalau aku buat, aku mati, tak sempat taubat macam mana? Fikir macam tu. Ni kalau aku buat jahat ni kan, lepas ni tiba-tiba jatuh longkang. Lepas tu mati, kalau tak naik balik tu macam mana? Kita fikir gitu. Ingat mati. Kalau ingat mati, insyaAllah, kita akan tinggalkan benda-benda yang jahat. Kerana kita takut, kalau saya mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak baik penutupannya, pengakhirannya, kita akan bawa ketidakbaikan itu sampai ke hari kiamat. So ini kita tak nak. Sebab saya yakin kita semua di sini nak tutup. Kita nak mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan. Kita nak akhiri kehidupan kita dengan perkara-perkara yang soleh. Jadi bila datang bisikan yang jahat itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ingat mati. Ingat mati dan jadi orang yang bersedia untuk kematian. Kerana kita tahu, kita mati bukan mati begitu saja, rest in peace, RIP. Okay, it's not like, bukan macam tu saja. Tetapi kita mati ni, kita ada azab kubur yang muslimah kena ingat itu. Kita orang yang beriman, kita beriman dengan azab kubur. Kalau saya mati, saya tak bawa amalan yang cukup. Saya tak bawa apa yang sepatutnya saya bawa, hal-hal yang baik. Saya mati, dalam tu saya seorang-seorang. Saya hidup seorang-seorang. Allah azab saya seorang-seorang dalam itu. Kita berhadapan dengan situasi yang sedemikian. Tidak ada siapa yang bersama dengan kita. Yang bersama dengan kita ialah perbuatan-perbuatan buruk kita. Kerana nanti bila kita mati, masuk dalam liang lahat, amalan kita ni Allah akan jelmakan dalam bentuk manusia yang, maksud dalam bentuk makhluk, yang mana akan menemani kita sampai sangkakala ditiupkan. Maksudnya sampai hari kiamat kita dibangkitkan daripada alam barzah, pergi ke padang mahsyar. Kalau kita bawa amalan-amalan yang soleh, amalan yang soleh ini Allah jelmakan dalam bentuk yang begitu indah sampai kita tanya, engkau siapa ni? Sebab dia dalam keadaan yang begitu bersih, putih, harum. Sampaikan Nabi kata dalam hadis itu, hadis riwayat Al-Barra ibn Azib ya. Dalam hadis itu Nabi kata apa? Kita sampai terpinga-pinga melihat manusia yang begitu harum wanginya dan Nabi kata orang yang cantik ini kita tak pernah lihat bentuknya. Kalau sekarang ini kita rasa kita pernah nampak, cantiknya dia, lawannya, wanginya. Kalau kita dalam padang mahsyar, dalam alam barzah ini, kita nampak amal kita yang cantik itu, dia memang tak ada tandingannya. Yang tak pernah kita nampak kecantikannya. Dia temani kita dalam kubur. Tapi bayangkan kalau kita bawa yang tak baik. Kita bawa amalan-amalan yang jahat. Yang dijelmakan kepada kita adalah makhluk yang sebusuk-busuk makhluk yang tak pernah kita jumpa. Sehodoh-hodoh makhluk yang akan datang temani kita. Kita dalam keadaan ketakutan, kita akan tanya, engkau siapa ni? Dia kata, aku amal buruk engkau. Aku amal buruk engkau. Dan kita tak pernah sangka amalan buruk kita sampai begitu sekali. Sebab itu orang yang dia ingat mati dan dia bersedia untuk kematian, dia akan usaha menempatkan diri dia dalam hal-hal kebaikan. Kerana kita tahu kita tak selamanya hidup dalam keadaan yang kita ada pada hari ini. Sekarang kita nampak macam lama. Okay, kita hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun, kita rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Alam barzakh lebih lama. Itu lebih lama. Bayangkan dulu nenek kita dah meninggal berapa tahun dah. Kita belum ada anak lagi, anak kita dah sekolah secondary sekolah. Dah lama dah nenek kita meninggal. Lama kan? Itu pun belum tentu lagi kiamat bila. Sehingga Nabi sebutkan,
orang di alam barzakh ini, jika amalannya tak baik, dia akan setiap hari berdoa supaya cepatlah hari kiamat. Kerana dah tak sanggup dah duduk dalam alam barzakh, alam kubur yang begitu tersiksa sekali. Tapi sama juga dengan orang yang melakukan amal soleh, dia juga akan berdoa setiap hari, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Kerana apa? Dibentangkan di hadapannya dengan nikmat-nikmat penghuni syurga. Sampaikan bila kita kalau dah hari-hari tengok syurga tu kan dekat depan mata kita, agak-agak rasa macam mana? Tak sabar kan? Bestnya, seronoknya hari-hari kita nampak benda yang cantik, benda yang indah depan mata kita. Kita sampai tak sabar nak masuk dalam syurga tu, dan hari-hari kita akan doa kepada Allah, ya Allah cepatlah hari kiamat. Kita yang hidup ni, ya Allah janganlah hari kiamat. Kita yang hidup ni, ya Allah janganlah hari kiamat, ya Allah. Hai. Bukan fikir mati dulu tau, fikir hari kiamat dulu. Seharusnya fikir matinya dulu. Kerana kita mati dulu baru datangnya hari kiamat. Betul tak? Kita fikir hari kiamat, takutnya dekat padang mahsyar takut nanti amalan kena transfer gitu gini Tapi tak ingat mati. Mati kena ingat dulu. Kalau kita ingat kematian, insya-Allah tadi saya kata. Okey, bisikan-bisikan syaitan yang jahat itu kita dapat atasi. Seterusnya. Yang ketiga. Tadi kata apa? Kematian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudahnya hingga masuk syurga atau neraka. Kita ingat kan, bila kita dah mati nanti berada dalam alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan, yang tinggal pada kita nanti destinasinya ialah syurga atau neraka. Jadi daripada awal sekarang ini, masa kita hidup, kita masih lagi ada nyawa, perlu diusahakan pengakhiran kita di mana. Okey, kalau kita nak syurga, terus usaha buat amalan-amalan penghuni syurga. Tapi kalau rasa nak masuk neraka, buatlah amalan penghuni neraka. Kak Nisa, maknanya kita sedar tu. Okey, bila kita sedar tentang syurga dan neraka ini, kita akan atasi hal-hal yang cuba dibisikkan oleh syaitan itu tadi. Baik, seterusnya. Atau dengan memikirkan bencana-bencana yang justru boleh timbul ataupun boleh ada dari amal soleh dan cara-cara sekarang ini kita fikirkan tentang hal itu. Syaitan bisikkan dalam hati kita, kau belajar pace, bisikan syaitan. Rasa nak riak pun tak ada. Rasa nak ujub pun hilang. Kerana kita takut dengan neraka yang dijanjikan untuk orang yang beramal soleh, tetapi kemudiannya dia tidak ikhlas, Allah akan masukkan dia dalam api neraka itu tadi. Okey, baik, seterusnya. Sedangkan dalam bidang, itu semua dalam bidang pengetahuan dan pemikiran kita. Sedangkan dalam bidang keinginan dan tekad yang kuat, caranya adalah dengan menyibukkan diri pada keinginan-keinginan yang bermanfaat dan mengabaikan pelbagai keinginan yang bahaya bagi anda. Orang-orang arif berpendapat bahawa berangan-angan melakukan pengkhianatan dan menyibukkan fikiran dan hati untuk merekayasanya, ayat tinggi, untuk merekayasanya adalah lebih berbahaya bagi hati daripada perbuatan khianat itu sendiri. Okey, jadi kita lihat gini. Bisikan yang jahat, dia beri contoh kita di sini tentang khianat ya. Khianat ni maksudnya kita nak dengki pada orang. Kita kalau ada bisikan yang dengki, nak dengki pada orang, kemudian timbul idea dan kehendak, keinginan yang kuat untuk melakukan kedengkian pada orang, itu lebih dahsyat bagi kita daripada kita buat perbuatan khianat itu. Kerana orang yang mana dia ada bisikan untuk melakukan khianat, dia ada ideas untuk buat perkara dengki ini, memang hati dia sentiasa sibuk memikirkan tentang perkara yang tak baik. Sibuk kan, ni aku nak khianat ni dengan si Sakinah, nak buat apa ya? Fikir gitu kan.
Sekejap nak tarik tudung ke, nak pijak kasut ke, nak koyakkan jubah ke. Kita fikir 24 jam, nak buat apa lepas ni, semalam dah tarik tudung je, esok nak buat apa pula kat dia. Orang hianat macam tu, hati dia tak tentram. Hati dia sentiasa fikir macam mana aku nak kenakan orang tu. Itu lebih dahsyat. Kalau dah buat, settle lah. Tapi selagi tak buat, selagi itu je fikir. Selagi tu je sibuk jiwa dia kan. Macam mana lah buat apa. Alamak plan ni gagal pula, lepas ni buat snacks kan. Buat snacks kan. Mak gagal pula, tak sempat nak tarik jubah dia. Lepas tu apa pula, dia ambil kasut dia pula macam tu kan. Hianat tu. Tapi hianat tu simple sangat ya. Baik sangat hianat tu. Hianat yang baik, yang sokong macam baik sangat hianat tu. Ada hianat yang lebih jahat daripada itu. Betul tak? Ada hianat bagaimana nak meruntuhkan rumah tangga orang lain. Ada hianat bagaimana nak pisahkan anak dengan ibu. Nak buat adik-beradik bergaduh. Orang yang kalau begitu jiwa dia, dia memang tak tenang. 24 jam dia akan fikir macam mana plan nak buat. Sebab tu dia kata itu lebih dahsyat untuk hati orang yang begini. Okey, seterusnya dia kata, apalagi jika perbuatan khianat itu terjadi tanpa ada rencana yang sebelumnya. Kalau perbuatan khianat yang dia tak plan, tiba-tiba dia terus khianat, itu lagi dahsyat. Kan tak payah fikir-fikir, terus aku buat. Benda yang begini lagi dahsyat. Imam Ibn Qayyim kata, sebab memikirkan pengkhianatan itu menyibukkan hati, memenuhinya dengan pelbagai fikiran yang kotor. Menjadikan hati itu, menjadikan idea buruk itu sebagai cita-cita dan tujuannya. Dia sibuk nak mengejar sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan dalam hati dia sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan dia. Saya nak tutup topik yang ke-8 ini dengan perenggan itu tadi ya. Nanti perenggan-perenggan yang banyak lagi ni saya dah tak nak baca dah. Kita jadikan ini perenggan kita yang terakhir. Kerana dia ulang, semalam saya baca. Daripada awal sampai akhir ni ulang banyak kali. Ni cerita sama ni tak payahlah. Jadi biar je keep simple dekat situ. Perenggan yang terakhir ini mengingatkan kepada kita hati itu perlu dijaga agar jangan disibukkan dengan bisikan syaitan yang menyuruh kita buat perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sebab itu jadikan hati kita sebagai hati yang tenang. Hati yang makhmum. Makhmum maknanya hati yang terjaga. Bila ada seseorang yang datang berjumpa dengan Nabi SAW dan dia tanya kepada Nabi. Okay, tadi saya bawakan tentang soalan yang pertama, orang tanya ayyun nas afdal. Kan maaf, ayyul mu'minina afdal. Mukminin mana yang paling baik? Jawapan Nabi apa? Akhlaknya yang paling baik. Okey, kita datangkan satu lagi riwayat. Okey, hadisnya adalah riwayat siapa? Ibn Majah. Hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Ada seseorang yang datang bertemu dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi, ayyun nas afdal? Manusia mana yang paling afdal? Manusia mana yang paling utama? Nabi berikan dua ciri kepada dia. Nabi sebutkan begini kepada dia. Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Setiap manusia yang mana memiliki makhmum al-qalb dan saduqul lisan. Okey, saduqul lisan. Di kalangan para sahabat mereka kata saduqul lisan na'rifuhu fama makhmumul qalb. Kalau saduqul lisan ni maksudnya lidah yang benar. Okey, ucapannya jujur. Kalau tentang mereka yang memiliki ucapan yang jujur, lidah yang benar, kami sudah mengetahuinya wahai Rasulullah. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan makhmum al-qalb? Nabi SAW pun bersabda, Nabi berikan kepada kita dengan beberapa ciri dan saya yakin banyak kali juga saya dah sebutkan hadis ini. Nabi kata apa? Huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Orang yang memiliki makhmum al-qalb ialah orang yang mana dia at-taqiyyu, hatinya bertakwa kepada Allah. Hati yang bertakwa kepada Allah. An-naqiyyu, hatinya bersih. Okey, hatinya bersih. Bagaimana bersihnya itu? La ithma fihi. Dalam hatinya tidak ada sebarang dosa. Ini kita panggil sebagai hati yang bersih. Wala baghya, dan dia ni adalah hati yang tak ada rasa nak buat jahat.
Kemudian Nabi sebut tadi wala ghilla, hati dia tak ada rasa dendam. Okey, walaupun orang buat jahat pada dia. Kemudian wala hasada, tidak ada dengki, tak ada hasad. Ini dipanggil sebagai manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik bukan sahaja dia jaga lisan, tapi kita lihat di sini Nabi ajarkan kepada kita manusia yang terbaik juga adalah manusia yang menjaga hatinya. Agar hatinya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, hatinya suci, di mana tidak ada sebarang dosa. Kalau kita kata tak ada sebarang dosa, maknanya kalau ada bisikan syaitan itu tadi, dia akan tepis. Kerana syaitan akan menempatkan bisikan yang jahat, dosa, haram dalam hati kita sampai kita buat. Tapi orang yang afdal ini, manusia yang terbaik ini, dia akan buang bisikan itu sehingga hatinya jadi bersih tadi. Okey? La ithma fihi, dia tidak ada dosa dalam hatinya, tak ada rasa nak buat jahat. Okay? La baghya, tak ada rasa nak dengki-dengki dengan orang, tak ada rasa dendam-dendam dengan orang lain. Walaupun orang tu buat jahat pada kita, tak apalah, dia koyakkan baju saya, namun nak koyakkan baju dia balik, tak ada. Dah biarkan saja orang tu. Okay? Dia dengan kejahatan dia, kita kekal dengan kebaikan kita. Jangan orang buat jahat pada kita, kita pun nak balas dengan kejahatan, tidak. Biar yang jahat itu dia, yang baik adalah kita. Kita akan jadi orang yang win, menang dunia dan akhirat. Seterusnya tadi Nabi kata apa? Tak ada dengki, tak ada hasad. Jadi cantik hatinya. Ini yang kita kata melestarikan kebaikan hati. Sebagaimana topik kita yang ke-8 itu tadi. Kita nak melestarikan kebaikan hati kita, pastikan hati itu memiliki ke-6 ciri itu tadi. InsyaAllah, lestarilah hati kita, baiklah hati kita, akhirnya ia menjadi hati yang tenang, aman daripada sebarang hal-hal yang tidak baik, sebarang kesakitan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itu saja muslimah perbincangan kita pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.